Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton video siri pembelajaran bersama Cikgu Nisa di channel Cikgu Nisa TV. Pada kali ini kita akan mempelajari ekonomi KSSM tingkatan 4 bagi bab 2 iaitu pasaran. Sebelum itu, penonton semua disarankan untuk merujuk DSKP Ekonomi KSSM tingkatan 4 halaman yang ke-27 untuk melihat standard kandungan ataupun SK 2.1 iaitu keseimbangan pasaran, manakala standard pembelajaran ataupun dalam bahasa ringkasnya SP 2.1.7 iaitu murid boleh melukis dan menjelaskan pembentukan keluk penawaran individu dan pasaran. Baik, sebelum itu saya ingin bawakan penonton untuk recap sebentar pelajaran yang terdahulu iaitu SP 2.1.6 iaitu hukum penawaran. Okey, ini ialah introduction atau pengenalan kepada penawaran itu sendiri. Baik, dalam buku ekonomi, mana-mana istilah ekonomi yang terdapat di dalam kotak berwarna coklat ini ialah maksud ataupun konsep. Okey. Penonton ataupun murid perlu menghafal istilah-istilah ini kerana dalam ekonomi terdapat bahagian objektif, struktur dan esei. Maka sekiranya soalan itu keluar dalam bentuk struktur sebagai contoh, markah yang diperuntukkan barangkali boleh menjadi sama ada 2 atau 3 markah. Okey, baik, bergantung kepada cara penonton memberi atau menulis jawapan. Okey, baik, kita recap sebentar berkenaan dengan istilah penawaran. Baik, penawaran merujuk kepada kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang sanggup dan mampu dikeluarkan oleh siapa? Pengeluar atau firma pada suatu tingkat harga tertentu dalam tempoh masa tertentu. Itu penawaran. Berbeza dengan hukum penawaran. Okey, penawaran berbeza dengan hukum penawaran. Okey, kerana hukum penawaran ada kaitan dengan andaian ceteris paribus. Okey, ceteris paribus ini ialah perkataan daripada bahasa Latin okey, yang mana ceteris paribus ini bermaksud faktor-faktor ataupun hal-hal lain adalah sama ataupun faktor lain adalah dianggap tetap. Okey, yang berubah hanyalah harga. Okey, baik, kita lihat hukum penawaran. Konsepnya ialah menyatakan bahawa semakin tinggi harga sesuatu barang atau perkhidmatan boleh ditambah sini, semakin banyak kuantiti ditawarkan, dan sebaliknya semakin rendah harga sesuatu barang maka semakin kurang kuantiti ditawarkan. Okey, istilah kurang ataupun menurun ataupun sedikit adalah boleh diterima terpulang kepada keselesaan penonton semualah semasa hendak menulis jawapan. Baik, dalam bahasa ringkasnya, hukum penawaran kita boleh catatkan seperti ini. Okey, kita dapat lihat hukum penawaran. Apabila harga meningkat, maka kuantiti yang ditawarkan akan turut meningkat.
Sebaliknya, apabila harga menurun, harga apa? Harga sesuatu barang itu menurun, maka kuantiti yang ditawarkan akan turut menurun atau berkurang. Baik. Hubungan antara siapa? Hubungan antara harga dengan kuantiti yang ditawarkan adalah langsung. Okey, langsung ataupun positif. Okey, kalau hukum ni kita recap lagi. Kalau hukum permintaan, hubungan adalah songsang ataupun lawan positif ialah apa? Negatif. Itu hukum permintaan. Okey. Saja saya nak menunjukkan bahawa hukum permintaan dengan hukum penawaran ini tentulah berbeza. Okey, ini juga adalah konsep ataupun istilah ekonomi yang perlu anda semua memorize lah ataupun hafal. Baik, kita teruskan dengan standard pembelajaran 2.1.7 tadi, iaitu murid boleh melukis dan menjelaskan pembentukan keluk penawaran individu dan pasaran. Okey, 2.7 konsep pertama ataupun istilah ekonomi yang pertama ialah penawaran firma. Tadi kita dah lihat istilah penawaran. Kali ini kita akan fokus kepada penawaran firma. Makna dia yang di atas ni, ini ialah penawaran individu. Okey. Cikgu harap kamu boleh ikutlah. Okey. Kali ini penawaran firma. Merujuk kepada kuantiti barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh sesebuah firma. Okay, di sini ada istilah sesebuah firma pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Baik, tadi cikgu dah tekankan bahawa mahu tidak mahu semua penonton ataupun murid lah sebagai klien cikgu, anda perlu menghafal. Baik, untuk memudahkan cara menghafal, awak ambil pensil dan boleh kurungkan pada buku teks kamu frasa-frasa penting dan nomborkan ia. Misalnya, anda kurungkan frasa kuantiti barang atau perkhidmatan. 1. Kurungan yang kedua, yang ditawarkan oleh sesebuah firma. 2. Frasa yang ketiga, pada suatu tingkat harga. Frasa yang terakhir, anda kurungkan dalam jangka masa tertentu. Jadi, anda akan dapat lihat 4 frasa penting yang terdapat dalam konsep istilah penawaran firma. Jadi, anda akan hafal, pastikan ada 4 frasa penting ini. Okey, baik. Hubungan positif, okey, yang kita lihat tadi pada hukum penawaran antara harga barang dengan kuantiti ditawarkan dapat digambarkan melalui jadual penawaran dan keluk penawaran. Okey, dia ada 2, satu jadual penawaran, satu lagi keluk penawaran. Okey, daripada jadual kita boleh hasilkan lukisan keluk. Baik, kita terus dengan jadual penawaran dan pembentukan keluk penawaran firma. Baik, ini ialah jadual 2.5, iaitu penawaran kasut oleh syarikat kasut Teguh. Okey murid, dalam ekonomi, lukisan jadual tajuknya mesti berada di bahagian atas. Okey, cara melukis jadual, tajuk mesti berada di bahagian atas jadual. Okey, kita lihat pada tingkat harga yang pertama bagi sepasang kasut. Okey, tingkat harga pertama iaitu RM20. Kuantiti yang ditawarkan ialah 4,000 pasang kasut. Siapa yang tawarkan? Syarikat Kasut Teguh. Okey, ditunjukkan oleh titik A. Seterusnya pada tingkat harga yang kedua, berapa ringgit ni? RM40 sepasang kasut. Kuantiti yang ditawarkan oleh siapa? Syarikat Teguh, Syarikat Kasut Teguh, ialah sebanyak 6. Bukan 6 pasang tetapi 6,000 pasang.
Hati-hati apabila membaca data pada jadual yang diberi. Titik yang diwakili oleh tingkat harga yang kedua ini ialah titik B. Seterusnya pada tingkat harga ketiga iaitu RM60 sepasang kasut. Kuantiti yang ditawarkan oleh syarikat kasut Teguh ialah sebanyak 8,000 pasang kasut. Ditunjukkan oleh titik C. Di sini kita akan dapat melihat tingkat harga semakin apa ni? Semakin ke bawah semakin meningkat. Kuantiti yang ditawarkan pula ialah meningkat atau menurun? Meningkat. Kita dapat lihat di sini 468,000 unit. Dan akhir sekali tingkat harga yang paling tinggi ialah RM80 sepasang. Kuantiti yang ditawarkan adalah sebanyak 10,000 pasang kasut yang ditunjukkan atau diwakili oleh titik D. Di bawah jadual ini ialah huraian bagi jadual. Huraian bagi jadual. Soalan peperiksaan juga barangkali boleh meminta penonton atau murid semua untuk menghuraikan, memberi huraian daripada jadual yang diberi. Baik. Apa yang kita nak tulis berdasarkan jadual? Kita mulakan dulu dengan tajuk jadual. Nama. Apa nama jadual? Misalnya kita boleh tulis jadual 2.5 ialah jadual penawaran kasut oleh syarikat kasut Teguh. Ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua kita boleh mula dengan pada harga RM20 sepasang sebanyak 4,000 pasang kasut ditawarkan oleh syarikat kasut Teguh. Ayat kita tidak semestinya sama seperti ayat dalam buku teks. Oleh sebab itu kefahaman kita adalah penting supaya kita tidak menghafal. Makna dia apabila soalan itu berbentuk tricky, kita tidak akan menggelabah dan silap. Jadi kefahaman adalah penting. Jadi bila kita ada kefahaman, maka kita boleh mengolah pelbagai bentuk ayat dengan baik. Baik, seterusnya ayat yang ketiga, mungkin kita boleh tulis apabila harga kasut meningkat kepada RM40, RM60 dan RM80 sepasang, semakin banyak kuantiti kasut yang ditawarkan oleh syarikat. Kemudian nyatakan berapakah kuantiti kasut yang ditawarkan oleh syarikat kasut Teguh. Makna dia mula-mula kita nyatakan nama jadual. Apa nama jadual? Kita baca, kita tulis sahaja nama jadual yang telah diberi, yang sebagai bahan rangsangan lah, yang diberikan kepada kita dalam ayat pertama. Kedua, kita nyatakan apa yang berlaku pada tingkat harga yang pertama. Tingkat harga yang pertama, harga sepasang kasut dan kuantiti yang ditawarkan oleh syarikat. Kemudian diwakili oleh titik apa? Nyatakan juga. Jadi data yang terdapat dalam jadual ini kita gunakan semaksimal yang boleh. Ni tingkat harga yang pertama. Kemudian tak perlulah kita menuliskan tiga ayat yang berasingan bagi ketiga-tiga tingkat harga ini. Kita gabungkan sekali. Sekiranya kita berkemahiran untuk menggunakan bahasa dengan baik, kita gabungkan ke empat tingkat harga ini dalam satu ayat. Di sini kita nampak ada frasa yang dimerahkan. Maka beri perhatian pada frasa-frasa yang dimerahkan ini. Itu saja untuk huraian bagi jadual. Bagi jadual penawaran firma. Di bawah ini pula ialah keluk. Lukisan keluk penawaran kasut oleh syarikat kasut Teguh. Di atas jadual, di bawah ialah keluk. Daripada jadual, kita boleh terjemahkan
kepada bentuk lukisan keluk penawaran. Baik murid. Dalam melukis keluk penawaran, markah maksimum adalah 6 markah. Okey, untuk lukisan keluk penawaran. Okey. Baik, pastikan anda menulis tajuk, ada paksi mendatar dan menegak. Saya ulang, ada paksi mendatar dan menegak. Labelkan nama bagi paksi mendatar dengan tepat dan juga labelkan paksi menegak dengan tepat. Okey. Paksi mendatar ialah paksi kuantiti. Dalam kurungan, nyatakan unitnya. Okey. Cara menulis unit boleh sama ada koma, tanda koma di atas ni diikuti dengan 000 ribu pasang, ataupun anda boleh memilih untuk menulis ribu, ejaan RIBU pasang. Kemudian paksi menegak ialah harga, dalam kurungan ialah RM, sebab ini ialah mata wang negara kita. Pastikan juga anda menulis titik origin ataupun dalam bahasa Melayunya ialah titik asalan. Ini penting. Titik asalan anda jangan tinggal titik asalan ini. Kemudian semua murid anda diingatkan untuk meningkatkan kemahiran anda untuk menggunakan kertas graf, membahagikan kertas graf kepada unit yang lebih betul lah. Okey. Baik. Jika kita terjemahkan daripada data dan maklumat daripada jadual 2.5 ke graf, kertas graf iaitu pada lukisan keluk, maka anda akan terhasillah keluk yang seperti ini. Okey, di sini kita dapat lihat penggunaan gandaan 2 untuk kuantiti, iaitu 2, 4, 6, 8, 10 ribu. Jika anda terlupa untuk menulis unit, maka salah lah. Automatik akan menjadi salah. Dia akan jadi seperti 2 unit, 4 unit, 6 unit. Sebenarnya dia merujuk kepada ribu pasang. Ribu pasang. Okey. Baik. Paksi menegak pula iaitu harga menggunakan gandaan 20. Okey, di bawah ni menggunakan gandaan 2. Okey. Baik, kita pilih gandaan yang memudahkan kita. Boleh? Baik. Seterusnya, di bahagian ini, pada halaman yang ke-67 ini ialah huraian. Okey, sekiranya soalan, misalnya soalan esei lah, calon ataupun penonton semua diminta untuk melukis lukisan keluk. Kemudian anda diminta untuk menghuraikan. Okey, maka anda perlu menghuraikan satu persatu. Baik, cikgu pandu kamu cara untuk memberi huraian, kerana setiap ayat akan memberikan markah kepada kamu lah. Poin yang pertama, sebelum itu, jika soalan itu dalam soalan esei, kamu tidak boleh menjawab dalam bentuk point form. Pastikan setiap jawapan yang kamu tulis adalah ditulis dalam bentuk perenggan. Okey, soalan esei kan? Jadi esei sepatutnya perenggan. Cikgu, kalau saya tak menjawab atau menulis dalam bentuk perenggan, tolak markah? Tidak. Tetapi sebenarnya jika kita menjawab atau menulis dalam bentuk perenggan, ia akan lebih memudahkan kita sendiri untuk menyemak dan juga pemeriksa untuk mengenal pasti isi yang calon ataupun anda semua tulis lah. Okey, yang akan nampak lebih kemas. Okey, jadi pandangan pemeriksa terhadap calon juga akan meningkat. Okey, jadi itu kepentingan tulis dalam bentuk perenggan, bukan dalam bentuk point form lah. Okey, baik.
Poin ataupun ayat pertama sepatutnya kita tulis dalam esei kita tadi ialah kita nyatakan dulu apa nama paksi mendatar dan juga apa nama paksi menegak. Okey, contohnya paksi mendatar menunjukkan kuantiti ditawarkan. Jika ada nak tambah unit pun boleh dalam kurungan ribu pasang, dan ataupun manakala paksi menegak menunjukkan harga dalam kurungan RM boleh. Cikgu tak sama pun ayat cikgu dengan ayat ini. Ya, dalam peperiksaan kita tentulah tidak boleh menghafal semua yang kita baca. Okey, jadi kita kena faham. Kita kena faham apa yang perlu kita tulis. Maka kita akan olah mengikut kebolehan kita lah. Okey, baik, itu ayat yang pertama. Kita nyatakan dulu nama paksi mendatar dan juga paksi menegak. Apa nama dia? Kemudian, ayat yang seterusnya, kita nyatakan apa yang berlaku pada tingkat harga yang pertama. Okey, murid. Tingkat harga yang pertama, kita ambil harga yang paling rendah. Kita ikut jadual. Kamu dapat lihat di sini titik A kan? Okey, jadi kita mula dengan harga yang paling rendah, iaitu harga RM20. Iaitu apabila harga kasut ialah RM20, kuantiti kasut yang ditawarkan oleh siapa? Nyatakan syarikat kasut Teguh adalah sebanyak 4,000 pasang seperti yang ditunjukkan oleh titik A. Frasa ini kamu jangan tinggal. Tadi cikgu dah sebut, gunakan sepenuhnya data dan juga maklumat yang terdapat dalam jadual yang diberi. Okey, nyatakan titik apa. Baik, seterusnya ayat yang ketiga, kita nyatakan, kita gabungkan apa yang berlaku pada tingkat harga yang kedua dan seterusnya. Iaitu pada tingkat harga RM40, RM60 dan RM80, kuantiti kasut yang ditawarkan semakin apa? Meningkat atau menurun? Meningkat. Iaitu masing-masing menjadi 6,000 pasang, 8,000 pasang dan 10,000 pasang. Okey, ditunjukkan oleh apa? Oleh titik B, C dan D. Okey, ini kita gabungkan semua sekali. Ayat yang kedua, kita nak lebih kepada mahu menerangkan. Kita nak terangkan secara lebih terperinci. Kita ambil satu tingkat harga. Ayat yang seterusnya ini, kita gabungkan tingkat harga yang seterusnya. Tingkat harga yang kedua dan seterusnya. Boleh dapat murid? Okey, habis. Seterusnya, kita nyatakan bagaimana keluk penawaran itu terbentuk. How? Bagaimana? Okay, ayatnya ada seperti ini, iaitu keluk penawaran dalam kurungan SS. Apa maksud SS? Supply. Supply. Okay. Keluk penawaran SS terbentuk dengan menyambungkan. Perkataan ini kamu kena guna. Menyambungkan setiap titik kombinasi harga dan kuantiti ditawarkan, iaitu A, B, C dan D. Okay. Kita tunjukkan bagaimana proses penghasilan lukisan keluk penawaran. Okay. Dan yang terakhir sekali, okay, akhir sekali lega lah. Okay. Iaitu kita kena menyimpulkan. Keluk penawaran mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Awak boleh noktah ataupun awak nak sambung, menunjukkan hubungan langsung ataupun positif antara harga dengan kuantiti ditawarkan seperti yang dinyatakan dalam hukum penawaran. Kemudian awak nak sambung dengan hukum penawaran yang sebenar menurut Anastasius Paribus pun boleh. Boleh penonton semua? Okey, kita habis dulu setakat itu. Dan cikgu ucapkan terima kasih dan seperti biasa, penonton semua jangan lupa untuk like, share dan juga komen pada bahagian bawah ini. Sekiranya penonton semua terlihat video ini di YouTube, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan butang loceng. Sekiranya juga penonton semua terlihat video ini
pada laman Facebook. Jangan lupa like dan juga follow. Okay? Baik, terima kasih dan kita berjumpa lagi.